Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi, yang dihormati seluruh barisan jawatankuasa masjid, para pegawai, para guru, asatizah, para alim ulama, pimpinan-pimpinan masyarakat, barisan pendidik, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada harga RM10 yang dikarang oleh ataupun yang disusun oleh Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Itu nama penanya. Nama sebenarnya Ahmad ataupun Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam. Mengajar di Pondok Derang, Kuala Nerang, Kedah. Baik, semalam kita berhenti sampai kisah Nabi Sulaiman, iaitu pada hadis yang ke-10, menceritakan tentang majoriti penduduk neraka. Majoriti penduduk neraka. Dalam hadis disebutkan Ani bin Abbas wa Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa tala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Daripada Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat ke dalam syurga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan orang-orang yang fakir, dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada golongan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kita bincang semalam, bukan untuk bias, kan? Kita tak boleh fikir macam tu. Kita kena fikir Allah Ta'ala ni adil. Allah Ta'ala ni adil. Allah Ta'ala ni maha pengasih, Allah Ta'ala maha penyayang. Allah Ta'ala bersifat dengan Al-Hakim, maha bijaksana. Keputusan yang sangat tepat. Dan Allah Ta'ala buat ni sebagai peringatan, sebagai ancaman dan peringatan kepada kita, supaya kita jangan pilih untuk jadi golongan yang dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Bukan untuk kita untuk diskriminasi ya. Lepas ni pakat semua, tak payahlah letak jawatan, balik masuk jual semua harta, kan? Infak semua harta, bukan macam tu. Macam kita bincang semalam, hujung sebelum berhenti, cerita pasal doa Nabi Sulaiman AS. Itu dalam surah An-Naml. Cantik ini. Allah Ta'ala cerita pasal apa? Ketika hingga apabila mereka sampai ke Wadin Namli, berkatalah seekor semut, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Jangan Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu sedang mereka tidak menyedari. Ini kata semut kepada kawan-kawan dia, "Moh kau masuk dalam." Kan? Kalau tidak nanti tentera Sulaiman kalau tak nampak dia akan pijak. Nabi Sulaiman alaihissalam dia faham bahasa. Allah Ta'ala rakam dalam surah An-Naml. Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu dan berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang kau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai, dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang soleh." InsyaAllah. Nabi Sulaiman itu raja yang paling berkuasa. Tak ada raja yang berkuasa seperti mana kekuasaan yang diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sebab apa? Dia boleh memerintahkan jin. Kita kuat-kuat mana kita pun kan, kita tak boleh nak memerintahkan jin, walaupun kita ahli majlis kat sini. Walaupun kita ketua kampung kan, apalagi kita ketua kampung tak ada kuasa pun.
Kan ada pangkat tapi tak ada kuasa. Tapi Nabi Allah Sulaiman, dia memerintah jin. Dia memerintah angin. Dia faham, dia memerintah semua binatang-binatang. Kan? Sampai sekarang pun jin kenal Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau sebut nama Nabi Sulaiman ni, sampai sekarang jin takut. Tuan-tuan cuba lah. Kan? Aku kenal Nabi Sulaiman. Dia tu Nabi Allah. Kan? Tengok macam mana jin tu buat. Kita tak takutlah sebab kita kurang kenal kan. Tapi jin kenal. Dia pernah bersama dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi apa yang Nabi Sulaiman buat? Bila dia ada banyak kekuasaan, dia banyak harta, Nabi Sulaiman kata apa? Rabbi auzi'ni. Masya-Allah. Dia kata, wahai Tuhanku, ilhamkan padaku supaya tetap bersyukur dengan nikmat-Mu. Maksudnya Nabi Sulaiman minta, bila ada banyak harta, Nabi Sulaiman minta apa? Tetap bersyukur. Supaya semua nikmat yang ada ni tidak mengelabukan mata dia. Supaya tidak menghalang pandangan dia, supaya dia tidak mengganggu tumpuan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta supaya Allah Taala ilhamkan dia untuk terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah Taala bagi pada dia. Banyak nikmat yang Allah Taala bagi pada Nabi Allah Sulaiman ni. Nabi Sulaiman minta apa? Auzi'ni an ashkura. Kan? Ilhamkan padaku supaya tetap bersyukur pada nikmat yang kau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai, dan masukkanlah daku dengan limpah rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ini pun doa yang baik untuk kita amalkan. Kalau tuan-tuan nak cari surah An-Naml ayat 19. Surah An-Naml ayat 19. Tuan-tuan boleh tengok. Boleh kalau seorang Rabbi auzi'ni, kan? Kalau ramai Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa an na'mala salihan tardah. Kan? Baik. Sama juga dengan satu kisah yang pernah diceritakan oleh Syekh Habib Ali Zainal Abidin. Diceritakan tentang seorang guru yang ada seorang guru yang hidup dalam keadaan serba sederhana. Dia hidup dalam keadaan serba sederhana, rumahnya biasa, hari-hari dipancing ikan. Hari-hari dipancing ikan. Dia kata kalau ada ikan aku makan, kalau tak ada ikan aku tak makan. Rumahnya dalam keadaan sangat sederhana. Dia ada seorang murid, dia satu hari dia perintahkan anak murid dia ni supaya bagi pesanan. Dia ada kiriman nak hantar pada abang dia dekat pekan. Kemudian anak murid dia pun ikut perintah ataupun ikut pesanan untuk guru dia. Sampai kat pekan, dia tengok rupanya abang kepada tok guru ni rumahnya besar. Rumahnya mewah. Lepas tu dia pun bila jumpa dia sampaikan kiriman. Lepas tu dia kata, guru saya minta pesanan, guru saya minta nasihat daripada tuan. Apa abang kepada guru ni kata? Abang dia kata, jangan cintakan dunia, jangan terlalu bergantung pada dunia. Dalam hati dia, rumah hang besar. Kan? Rumah hang besar, hang lebih, kalau ikut bacaan kita, hang lebih cintakan dunia daripada guru. Guru rumah kecil, abang dia rumah besar. Tiba-tiba abang dia pesan, jangan cinta dunia, jangan terlalu bergantung pada dunia. Dia balik, dia sampaikan pesan pada guru dia. Dia kata, guru dia kata, dah sampaikan pesanan dah, kan? Dah minta nasihat dah. Apa abang aku cakap? Abang tuan kata, jangan terlalu cintakan dunia, jangan terlalu gantung pada dunia. Guru dia dengar tu, guru dia menangis. Lagi anak murid dia tak faham, kenapa pula ni? Kan? Rupanya dia cakap, abang saya tu kaya, tapi bukan dia cintakan dunia, dunia yang cintakan dia. Allahu Akbar. Kita cintakan dunia, dunia tak cintakan kita. Kan? Langsung. Apa pun tak ada. Dia kata, abang saya tu bukan kerana dia cintakan dunia, tapi dunia yang cintakan dia. Dunia tidak berbekas di hati dia. Sedang saya, walaupun saya duduk dalam keadaan sederhana, tapi dunia masih berbekas dalam hati saya. Masih saya bergantung pada pancing saya ni. Masih saya bergantung pada ikan yang saya tangkap. Masih saya mengharap-harap esok dapat ke tak ikan, esok ikan apa pula, hari ni ikan apa pula. Masih saya berkira-kira. Sedang abang saya tak kira. Tuan-tuan, ini maksud sebenar zuhud. Zuhud bukan tinggalkan dunia, tetapi dunia tidak berbekas di hati. Ini betul, baru betul zuhud. Zuhud ni maksudnya apa? Dunia tidak berbekas di hati. Walaupun sibuk, walaupun kaya, walaupun miskin, kan? Tetap ada memberikan tumpuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di dalam keterangan ni kita baca, di malam Isra' Mi'raj telah diperlihatkan kepada Nabi SAW banyak perkara-perkara yang gaib, termasuk di antaranya keadaan di syurga dan keadaan di neraka. Maka apabila Nabi SAW masuk ke dalam syurga,
Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya adalah kata yang benar. Kita kena ambil panduan. Beliau melihat kebanyakan penghuni syurga itu adalah dari kalangan orang yang fakir. Kebanyakan penghuni syurga adalah dari kalangan orang yang fakir. Kebanyakan yang masuk ke dalam syurga adalah dari kalangan orang yang fakir. Ini disebabkan sewaktu mereka berada di dunia dahulu, mereka banyak berkesempatan untuk beribadah. Kita kena muhasabah. Kita ni macam mana keadaan kita dan sempat tak kita untuk meluangkan masa. Alhamdulillah tuan-tuan semua hebat-hebat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqamah. Lain halnya dengan orang yang kaya, yang banyak disibukkan dengan mengimpun harta dan disibukkan pula dengan menjaga harta yang telah ada. Mereka menghabiskan waktu untuk mengejar dunia yang diangan-angankan, sehingga mereka dikejutkan oleh kematian sebelum berkesempatan berbuat amal ibadah. Mereka akan menyesal di saat yang tidak berguna lagi penyesalan. Dan apabila Nabi SAW pergi ke dalam neraka, maka beliau melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada kalangan perempuan. Ini disebabkan banyaknya orang perempuan yang tidak menunaikan hak suami. Mereka tidak berterima kasih di atas pemberian suami dan tidak menjaga diri di saat suami tidak ada di rumah. Mereka banyak yang tidak menutup aurat daripada orang yang bukan mahram, dan banyak pula di kalangan mereka yang keluar dari rumahnya dengan bermacam-macam perhiasan dan persolekan, seperti memakai minyak wangi dan membiarkan bau wangi itu dicium oleh orang yang bukan mahram, sedangkan ia menghadapi suaminya dengan pakaian yang buruk dan badan yang berbau busuk. Inilah di antara sebab-sebab yang mengakibatkan banyak di kalangan perempuan yang akan masuk neraka. Maka peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tuan-tuan, kita ambil pengajaran daripada ayat ini ataupun hadis ini supaya kita bagi peringatan. Kalau tidak, kalau kita tak bagi peringatan, tuan-tuan, kalau kita tak bagi teguran, kadang-kadang ada isteri yang boleh dengar cakap suami dia, tapi ada yang isteri saya tak boleh dengar cakap saya. Kalau dia tak dengar tu urusan dia. Tapi kita kena jalankan tanggungjawab kita, bagi nasihat, bagi pesanan. Orang kata kena ada jealous. Kena ada cemburu. Cemburu dia tu kita punya. Bukan main lagi. Isteri kita tu kita punya. Allah Ta'ala sangat cemburu. Sangat cemburu pada kita yang beri tumpuan pada yang lain. Sebab tu bila kita kembali pada Allah, Allah Ta'ala sangat gembira. Bila kita taubat, kita kembali pada Allah, Allah sangat gembira. Dan Allah Ta'ala sangat cemburu bila hamba dia buat amal kerana yang lain. Sampai satu ketika Allah Ta'ala bila di pada masa Allah Ta'ala kata, kamu buat dulu, kamu banyak baca Al-Quran, kamu buat sebab apa? Saya buat sebab orang. Kamu pergi minta pahala kat orang tu. Kan? Maksudnya Allah Ta'ala cemburu, dan kita juga kena cemburu dengan isteri kita. Cemburu macam mana? Cemburu yang memelihara dia daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dia lakukan. Mahalnya perempuan ni pada apa, tuan-tuan? Mahalnya perempuan ni pada malu dia. Mahalnya perempuan ni pada malu dan maruah dia. Perempuan yang malu, perempuan yang menjaga maruah, ni sangat mahal. Kita kena jaga dan kita kena mahalkan harga dia. Kan? Mahalnya lelaki pada apa? Mahal lelaki bukan pada malu. Lelaki malu tak mahal. Kan? Mahalnya lelaki pada apa? Pada tanggungjawabnya. Mahal lelaki pada tanggungjawab. Lelaki yang bertanggungjawab ni lelaki yang mahal. Susah nak cari. Contoh-contoh yang ada kat depan ni kan, ni semua yang bertanggungjawab ni kan. Kalau boleh recommend yang ada kat depan ni lah, saya recommend dulu kan. Kalau ada kota lagi tu kan, yang kat depan ni yang kita kena recommend kan. Sebab yang kat depan ni bertanggungjawab. Bertanggungjawab paling utama, bertanggungjawab pada agama. Yang kedua, bertanggungjawab pada keluarga. Bertanggungjawab pada agama dan bertanggungjawab pada keluarga. Sebab tu disebutkan kat sini, maka peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka. Hadis yang ke-11, dosa kecil jangan dianggap ringan. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Udzibat imra'atun fi hiratin habasatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha idh hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Muttafaqun alaih. Kalau kita tengok dalam kita faham muttafaqun alaih ni apa maksud? Muttafaqun alaih ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia kalau muka surat belakang-belakang tu 133, 134,
bermula daripada 131 tu ialah at-takhrij, dari mana hadis ni dikeluarkan. Yang tuan boleh rujuk. Muttafaqun alaih ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang perempuan yang akan disiksa di dalam api neraka kerana seekor kucing yang dikurungnya, yakni dipenjarakannya sampai kucing itu mati. Perempuan itu tidak mahu memberi makanan dan minuman ketika ia memenjarakan kucing itu, juga ia tidak mahu melepaskannya untuk bebas mencari makanan dari binatang-binatang kecil yang melata di bumi. Keterangan kucing adalah satu dari binatang yang senang hidup berdekatan dengan manusia. Ia banyak meminta belas kasihan orang untuk mendapatkan makanannya, maka hendaklah kita peruntukkan sedikit dari makanan untuk diberikan kepadanya. Atau kalau kita tidak mahu memberinya makan, biarlah ia hidup bebas untuk mencari makanannya sendiri. Kerana Allah Ta'ala dengan rahmatnya yang luas telah pun menjamin rezeki seluruh binatang yang melata di permukaan bumi ini. Jangan ia ditambat atau dipenjarakan, kerana itu adalah suatu kezaliman. Satu hari saya pernah balik daripada MDPT. Saya jalan dekat MDPT itu, saya nampak kura-kura. Kau kan? Saya dalam perjalanan nak pergi MDPT, saya nampak kura-kura. Kura-kura tu besar ni je tuan-tuan. Besar ni. Agak-agak besar ni tu berapa umur dia? Sebaya saya. Besar ni tu sebaya saya. Kalau yang besar ni 100 tahun, 90 tahun. Kura-kura ni dia memang hayatnya panjang dan dia memang hidupnya pelan-pelan je. Agaknya sebab dia slow kan. Orang yang mungkin kalau hidupnya slow, tak suka marah, memang hidupnya panjang. Kalau asyik marah je tu darah tinggi kan. Biasanya orang yang suka marah ni ialah biasanya kan. Biasanya tak panjang umur. Kura-kura dia mungkin dia tak selalu marah. Sebab dia panjang umur dia. Saya dalam perjalanan nak pergi MDPT, saya nampak kura-kura. Saya ambil. Sebab saya memang nak bela kura-kura kan. Tapi masa tu saya tak fikir lagi. Saya dah masuk, saya tengok dia kat dalam tu. Tiba-tiba saya Google lah. Masa saya Google je, saya tanya. Saya cari maklumat apa hukum bela kura-kura. Hukum bela kura-kura ni. Lepas tu mula saya ambil, saya Google tengok ada banyak pendapat pasal bela kura-kura. Tapi ada satu pandangan, dia memberi ancaman kepada orang yang membela binatang apabila orang yang membela binatang ni tidak menempatkan binatang yang dibela pada habitat ataupun keadaan yang sesuai dengan dia. Kalau kita bela, kita kena pastikan dia dapat tempat yang patutnya dia dapat. Kalau kura-kura, dia kena ada air dan dia kena ada tanah. Tak boleh letak kura-kura dalam air, mati dia. Kalau ada air, dia mesti ada tanah. Maksudnya, kalau air pun, air kena ada, tanah pun kena ada. Ataupun dia tak tenggelam terus. Kalau dia tenggelam terus, tak boleh. Kawan saya ada bela kura-kura. Daripada tahun pertama sampai tahun keempat, besar. Daripada kecil ni jadi besar ni je, tahun 4. Maksudnya kura-kura ni lambat. Jadi bila ada pandangan macam tu, saya pun lepaskan balik kura-kura. Sama kita kalau kita nak bela binatang, kita jangan kerja nak memerap je kan, mentang-mentang dia gebu, rasa nak peluk je kan. Bukan sifat dia dipeluk macam tu. Ada masa dia nak main, ada masa diberi makan dia, main dia, tu semua kita kena pertimbang. Kalau bela burung, ni pun masalah bela burung. Mesti dia boleh terbang. Kalau bela burung dia tak boleh terbang, kita menafikan hak dia untuk terbang. Itu bahaya tu. Jadi kena hati-hati. Hati-hati. Ini cerita apa? Cerita pasal seorang perempuan yang menyeksa seekor kucing. Menyeksa seekor kucing. Kalau kita ada nak bela binatang, kita kena pastikan makanan yang diberi dan dia boleh hidup dengan baik. Jangan seksa dia kan. Berlaku zalim terhadap kucing sudah boleh mengakibatkan seseorang memasuki pintu api neraka. Apakah lagi kalau kezaliman itu dilakukan terhadap orang yang beriman dan bertakwa. Rasanya terlalu besar siksaan yang akan dikenakan oleh Allah Ta'ala sebagai balasan kepada perbuatan mereka yang tidak berperi kemanusiaan itu. Kena ada rasa belas kepada binatang, kena ada rasa belas pada manusia kan. Tak boleh kalau tak ada rasa belas kan. Sebab semua binatang ni Allah Ta'ala yang ciptakan. Yang kita tak boleh ambil nyawa binatang-binatang tanpa hak. Kena ada rasa belas. Allah Ta'ala telah mengharamkan berlaku zalim ke atas dirinya, maka ia tidak akan menyiksa hambanya tanpa kesalahan. Dan ia juga mengharamkan berlaku zalim, menzalim sesama manusia.
Oleh itu janganlah berlaku zalim terhadap orang lain dan jangan menyakitkan hatinya dan jangan mengambil hartanya atau menjatuhkan harga dirinya. Kan, kita kena pilih perkataan yang cantik, jangan kita menganiaya orang, jangan kita menindas orang, jangan kita menghina orang, jangan kita melemahkan orang. Tak berlakulah. Dan insya-Allah tuan-tuan semua okey. Tapi kalau kadang-kadang bila kita pergi kedai kan, kita tengok orang layan. Waiter. Dia panggil orang tu macam Allah, hai. Panggil elok-elok, kan? Macam tu panggilnya. Kan? Cuba kalau yang melayan tu saudara kita, agak-agak kita pandang macam mana? Orang pandang, ni apa ni? Marah macam tu kan. Cakap elok-elok, bukan tak boleh cakap elok. Kalau betul dia tak dengar, tak apa. Macam ada satu tempat tu saya pergi 2-3 kali, cakap benda yang sama, tak dengar-dengar juga. Silap lah. Kali pertama kita cakap elok, saya order lain, dia beri lain. Saya ingatkan kita silap, tak apalah. Kali kedua, dah jadi lagi. Kali ketiga jadi lagi. Masalahnya saya suka pergi kedai tu. Jadi saya nak kalau boleh, saya dapat pergi kedai tu dan tolong ubah kan. Saya pergi lagi tu kan. Kadang-kadang orang bagi, tak apalah boleh minum je lah. Walaupun salah kan. Tapi tegur baik-baik. Jangan jatuhkan maruah orang. Menegur, tuan-tuan, menegur ni macam mana? Ulama ajar, Nabi pun ajar. Kalau menegur di depan, ada perkara-perkara yang kita boleh tegur di hadapan. Contoh, perbuatan tu melibatkan orang lain. Misalnya saya cakap perkara yang salah, orang lain semua dengar, jadi kena tegur balik berdepan. Ustaz salah tu, Ustaz salah. Tegur betul kan? Sebab biar semua orang pun dapat pengajaran. Tapi ada teguran-teguran yang kita tak boleh tegur depan-depan. Contoh, kalau zip tak pakai, Ustaz zip. Bila tegur depan-depan macam tu, itu jadi apa? Itu jadi menghina, memalukan. Sampai macam tu. Maksudnya tegur mesti di belakang. Kalau tegur di hadapan tu maksudnya memalukan, menghina orang. Kalau betul kita nak tegur, kita kena tegur di belakang dan kalau boleh tak ada orang tahu kan. Baik, sampai macam tu sekali detailnya. Perasaan belas kita pada manusia yang lain. Hadis yang ke-12, hindari doa orang yang dizalimi. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman faqala ittaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Rawahu Tirmizi wa qala hasan sahih. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke negeri Yaman untuk menjadi amir dan qadi. Lalu beliau bersabda kepadanya, hindarilah doa orang yang terkena zalim, maka sesungguhnya tidak ada antara doanya itu dan antara Allah Ta'ala sesuatu yang mendinding. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian kalau kita bantu orang, hadis ni cerita pasal orang yang dizalimi. Kalau kita bantu orang yang dizalimi, kalau kita menzalimi seseorang, doa antara dia dengan Allah tidak terhijab. Maksudnya kalau dia doakan kita benda yang tak baik, na'udzubillah. Jangan buat zalim pada orang. Buat zalim ni macam mana? Kita menganiaya dia ke, kita hukum dengan hukuman yang tak baik ke, kita menindas dia dan yalah apa-apa yang kita buat, kita mengkhianati dia ke, kita menipu ke, itu menyeleweng semua sekali. Ini perbuatan zalim. Menindas, menafikan hak dia. Kan? Berseluruh ni hati-hati. Kan? Kadang-kadang nak bergurau, tapi bergurau jangan sampai menjatuhkan maruah. Kan? Tidak dikira zalim. Kalau kita menjatuhkan maruah di depan orang, tiba-tiba dia doakan kita, jenuh. Kan? Sama juga doa kalau orang yang kita bantu ketika dia susah. Kalau tuan-tuan bantu orang, tuan-tuan minta dia doakan tuan-tuan. Kan? Minta dia doakan. InsyaAllah doa tu pun tidak dihijab. Allah Ta'ala dengan hikmahnya mencipta manusia ini dengan bermacam-macam keadaan dan bermacam-macam tingkatan kehidupan dan berbagai-bagai pekerjaan. Oleh itu yang kuat hendaklah membantu yang lemah, dan yang kaya membantu yang miskin, dan yang pandai hendaklah membantu yang jahil. Ni cantik ni tuan-tuan. Hidup ni ada imbangan. Imbangan macam mana? Semua kelebihan dan kekurangan tu ada tujuan dia. Bukan sahaja Allah Ta'ala jadikan kita ni ada kelebihan tertentu. Macam saya pandai tuan-tuan. Bukan main lagi. Saya dah lah pandai, handsome pula tu. Kan? Allah Ta'ala jadikan ada sebab. Bukan pandai dan handsome saya ni untuk saya suka-suka hati saya nak buat apa. Sama macam tuan-tuan. Dah lah baik, kacak pula tu. Kan? Lalu datang ke masjid. Ada sebab kenapa tuan-tuan
Kenapa Allah Ta'ala rezekikan, Allah Ta'ala berikan kelebihan tuan-tuan untuk berada di masjid ni? Ini kelebihan bukan datang percuma. Kelebihan yang ada datang dengan tujuan, datang dengan hikmah dia. Kan? Untuk apa? Untuk kita ajak juga orang lain. Untuk paling kurang dalam Bandayu ni ada sekelompok yang terus membangunkan, mempertahankan syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mempertahankan supaya kalimah Allah terus dilaungkan, mempertahankan supaya rumah Allah terus dimakmurkan. Jangan dibiarkan rumah Allah ni sunyi daripada aktiviti, daripada imarah, daripada ibadah dan sebagainya. Ini tujuan kita. Dalam masa sama kita sebarkan kebaikan pada orang yang lain. Kan? Ini tujuan dia. Bukan untuk kita menindas orang lain. Apa benda dia tak datang. Kan? Kutuk-kutuk orang lain tu tak boleh. Kan? Mesti dengan rahmat dan kasih sayang. Maka janganlah yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan yang menindas yang lemah, dan jangan pula yang kaya menindas yang miskin, dan yang pandai menipu yang jahil. Mereka hendaklah saling tolong-menolong, kasih mengasihi dan bekerjasama untuk mencapai kehidupan yang bahagia dalam masyarakat. Menzalimi seseorang adalah menyalahgunakan kuasa atau kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala dengan keadilannya pasti akan mengambil tindakan untuk membela yang lemah, lagi teraniaya. Maka dari kerana itu, doa orang yang kena zalim adalah mustajab dan terus saja diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab orang yang zalim ni mungkin kerana kekurangan dia, bukan kekurangan maksudnya, Allah Ta'ala tentukan keadaan dia begitu untuk uji dia dan uji kita. Allah Ta'ala tentukan keadaan dia begitu untuk uji dia dan uji kita. Dia lemah bukan semata-mata kerana dia nak lemah. Mungkin ada sebab-sebab yang tertentu yang kita tak tahu. Kalau kita belajar ataupun kita cuba cari jalan, mungkin kita faham kenapa dia jadi macam tu. Kan? Dan kita pandai ni bukan semata-mata sebab kita pandai. Kita pandai ni Allah Ta'ala bagi. Kalau bukan sebab Allah Ta'ala bagi, kita tak pandai. Kita kaya bukan sebab kita rajin. Memanglah rajin jadi kaya lah kan. Tapi Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan pernah jumpa kan orang budak 10 tahun untung juta-juta, pendapatan dia sejuta sebulan. Tuan-tuan berapa juta pendapatan sebulan? Ni budak umur 10 tahun, pendapatan dia juta. Dia buat apa? Hack. Hack internet. Apa nama tu? Godam. Godam internet. Pendapatan dia juta-juta. Ni dekat negara Eropah sana. Kita tak dapat lah buat benda yang tak patut, tak boleh kan. Tapi maksudnya Allah Ta'ala bagi untuk diuji manusia ni. Menzalimi seseorang adalah menyalahgunakan kuasa atau kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala dengan keadilannya pasti akan mengambil tindakan untuk membela yang lemah, lagi tak naya. Namun bilakah tindakan keadilan itu akan diambil dan bagaimanakah bentuk tindakan yang akan diambil, maka itu terserah kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak dilaksanakan di dunia ini, maka akan diselesaikan di akhirat nanti. Dan ini adalah salah satu daripada keadilan Allah Ta'ala. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Dhiya Al-Maqdisi, ada riwayat tambahan dari hadis yang telah disebutkan tadi yang bermaksud jauhi doa orang yang kena zalim, walaupun ia adalah orang yang kafir, kerana doanya tidak terdinding. Cuba bayangkan, kalau orang kafir yang terkena zalim doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka betapa lagi kalau hanya fasik. Dan apatah lagi kalau ia seorang yang beriman dan rajin berbuat ibadat dan taat kepada Allah Ta'ala. Ni lagi tuan-tuan, jangan kita cari pasal dengan orang baik. Jangan. Terutama yang ada kat dalam ni, tuan-tuan jangan cari pasal dengan kawan-kawan yang datang ke masjid ni, sebab doanya lagi hebat. Kalau doa orang yang kafir pun diterima, doa orang yang fasik pun diterima, apalagi doa orang-orang yang ahli ibadah ni. Hadis yang ke-13, diusir dari syurga. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Faqala rajul innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat takbur, yakni kesombongan, sekalipun hanya seberat debu. Lalu ada seorang di antara sahabat yang bertanya, sesungguhnya ada seseorang yang mahu pakaiannya itu baik dan sandalnya baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah
dan suka kepada keindahan. Takbur itu menolak yang benar dan menghina orang lain. Tuan-tuan, cerita pasal apa? Cerita pasal tak boleh ada rasa sombong. Tak boleh. Sombong macam mana sombong? Nabi kata takkan masuk syurga orang yang ada dalam hati dia sebesar zarah sifat sombong. Sikit rasa bangga diri, rasa sombong. Takbur. Kibir ini membesarkan diri. Siapa yang layak membesarkan diri? Allah je yang layak membesarkan diri. Kita tak layak. Langsung tak ada kelayakan kita untuk besarkan diri kita. Tak ada. Sebab semua yang ada pada kita semua Allah punya. Kalau kita bangga dengan apa yang ada pada kita, kita sebenarnya bangga dengan benda yang bukan milik kita. Macam ada orang dia bawa kereta besar. Sebenarnya bukan kereta dia, tapi dia bawa bukan megah lagi. Padahal bukan kereta dia, kereta Allah. Muka handsome, kan? Bangga dengan muka handsome dia. Muka tu bukan dia punya, muka tu Allah punya. Jawatan dia tinggi, jawatan tu bukan dia punya, jawatan tu Allah bagi. Rumah dia besar, rumah tu bukan dia punya, rumah tu Allah yang bagi. Kan? Semua yang ada pada dia, pandai, hebat dia. Semua yang hebat, yang pandai bukan dia punya, semua Allah yang punya. Bangga pada perkara yang bukan dia punya. Malu tak malu? Malu kita. Rajin bukan kita punya. Kita dapat rajin datang ke masjid bukan kita punya, Allah bagi. Dapat beribadah ni Allah Ta'ala bagi. Dapat sujud Allah bagi. Berapa juta manusia yang Allah Ta'ala tak izinkan lagi untuk dia sujud pada Allah. Tak sebut nama Allah. Kita sebut selalu Allahu Akbar. Kita sebut selalu. Kita sebut asyhadu alla ilaha illallah. Kita sebut selalu. Kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sebut selalu. Yang bagi boleh sebut tu siapa? Allah yang bagi boleh sebut. Tak layak kita berbangga dengan apa yang ada pada kita ni sebab semua Allah bagi. Tak layak kita berbangga dengan apa yang ada pada kita sebab semuanya Allah bagi. Kalau semua pun Allah Ta'ala bagi, maksudnya apa? Maksudnya kita tak ada apa-apa. Bila kita rasa memiliki, itu yang menyebabkan kita buat apa yang tak sepatutnya kita buat. Jadi bila Nabi sebut macam tu, seorang bertanya pada Nabi, ada seorang ni dia suka pakai baju cantik-cantik, kasut cantik-cantik, macam mana ni? Kan? Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala tu cantik dan sukakan kecantikan. Maksudnya berpakaian cantik. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala suka. Kita pilih pakaian cantik kerana Allah. Itu pendapat pahala. Kan? Pilih pakaian yang paling cantik, penampilan yang paling menarik. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala tu cantik dan sukakan kecantikan. Kita pakai yang kemas kerana Allah, dapat pahala. Itu bukan sombong, kan? Itu kerana menjaga penampilan. Allah Ta'ala suka orang yang menjaga penampilan. Saya, tuan-tuan, saya suka botak. Ini pun dah panjang ni, tak cukur lagi. Saya suka botak sebab saya tak suka sikat rambut. Kan? Dulu saya suka botak sebab apa? Sebab botak ni tak handsome. Macam tu saya punya fikir. Sebab kalau handsome susah. Lebih baik saya botak. Bila botak tak handsome. Ada sekali tu saya masa kat UKM, saya masuk pilihan raya student je, kalah, kan? Diorang kata antara sebab saya kalah ialah saya botak. Kebetulan sebelum saya bertanding, tiap-tiap kali saya bertanding 3 tahun, 3 tahun kalah. Cuba bayang. Kau minta mak lagi. Kan? Tapi saya jadi Presiden Persatuan Mahasiswa Fakulti Kejuruteraan. Yang bertanding ni peringkat universiti. Kat fakulti saya Presiden. Tapi bila nak bertanding peringkat luar ni, yang fakulti tu bertanding juga, tapi bertanding pun menang. Bertanding confirm menang. Kalau kat fakulti tu. Yang kat peringkat universiti dia undi. Ada banyak kolej semua mengundi. Jadi setiap kali nak bertanding saya botak. Sampai orang buat postmortem. Kalau nak bertanding lagi jangan botak, sebab botak tak handsome. Kan? Masa tu saya tak jumpa hadis ni. Saya rasa tak payah jaga penampilan. Buat apa jaga penampilan, kan? Yang penting hati. Tak, sebenarnya tak macam tu. Allah Ta'ala tu cantik dan sukakan kecantikan. Sebab tu kita jaga kecantikan. Jangan kita biar je diri kita macam tu, jangan. Saya pun suka je biar. Lantaklah biar botak pun handsome, kan? Apa saya bertanding, saya ada pantun saya berkaitan dengan botak. Walaupun botak tetap tampan. Bukan main lagi. Saya punya pantun masa bertanding tu. Tapi cerita ni, tuan-tuan, cerita pasal apa? Cerita
yang dikatakan sombong itu ialah yang menolak kebenaran dan menghina orang lain. Yang dikatakan sombong itu ialah menolak kebenaran. Orang tegur tak nak dengar, itu sombong. Orang tegur tak nak dengar. Kita kena cuba suka ditegur, suka diperbetulkan. Tapi jangan suka dihina, jangan. Dihina dengan ditegur lain, tuan-tuan. Kalau dihina kita kena pertahankan, tak boleh dihina. Jangan biarkan diri kita, keluarga kita, agama kita dihina, tak boleh. Kita kena pertahankan. Tapi ditegur tak apa. Sebab kita salah, ada banyak silap, boleh ditegur, layak ditegur dan patut ditegur. Yang tak boleh dihina. Dihina jangan. Kita tak boleh biarkan diri kita dihina. Dan kita tidak boleh menghina orang lain. Kita kena tegur orang lain, tapi jangan sampai menghina. Macam yang kita sebutkan tadi, menegur ni biar dengan adab, dengan kesopanan. Tegur belakang, sampaikan peringatan, itu baru betul kasih sayang. Tanda kita benar-benar ikhlas menegur, kita sampaikan. Kita bukan berniat untuk mengubah, kita sampaikan. Kalau dia tak dengar, kita serah pada Allah. Kita dah jalankan tugas kita. Orang yang tak ikhlas menegur, dia tegur, kau tak nak dengar, kau sombong ni. Dia cakap-cakap, dia maki-maki, kan? Orang yang ikhlas tegur macam kawan-kawan kita daripada tabligh, dia sampaikan, orang tak dengar, dia sampaikan lagi. Dia tak dengar, orang sampaikan lagi. Tak putus asa dia. Dan dia tak peduli orang dengar ke tak dengar, dia terus menyampaikan. Ini baru betul orang yang ikhlas menegur. Kita, dia tak dengar, dah lah tu, sekali je cakap. Kan? Nabi macam mana? Nabi tiap-tiap orang dia cakap. Tiap-tiap orang, tak pernah dilepaskan seorang pun yang masuk ke Mekah sampai dia, kecuali dia bagi tahu tentang agama Islam. Baik. Jadi saya kira sekadar itu yang dapat saya sampaikan, tuan-tuan. Buku hadis ni boleh baca dia ringan je, tuan-tuan. Mungkin banyaknya ulasan, tapi hadis penawar hati. Supaya tawar hati kita ni, tundukkan. Jangan bangga diri. Isikan hati kita dengan kebaikan, kan? Supaya Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu nanti, hari akhirat nanti, tidak bermakna harta dan anak pinak. Tidak bagi manfaat harta dan anak pinak, kecuali mereka yang datang kepada Allah Ta'ala membawa hati yang sejahtera, hati yang serah diri pada Allah, hati yang baik. Orang yang hatinya baik ini Allah Ta'ala pandang dengan pandangan rahmat. Allah Ta'ala kasih. Mudah-mudahan kita ni tergolong di kalangan orang yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maula. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aizna bi mujibatin nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.